Kita lihat di sini pokok yang di kawasan tanah rata disebabkan tidak ada bak busuk dan juga tidak ada saliran menyebabkan pokok mati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah antara bukti kepada kita kalau kita tidak buat sistem peparitan atau busuk, tanam di kawasan selepas tahun disebabkan banjir, pokok mati. Dan ini juga satu lagi bukti di Kuala Terengganu, bukan Kuala, maaf, di Kuala Dungun, pekebun tanam durian di tanah rata, tak buat busuk, tak buat peparitan, nampak pokok mula kuning. Ini pada bulan 12. Jadi ini juga lah bukti-bukti pada kita kalau nak menanam durian, pastikan kita sediakan saliran dan juga busuk untuk mengatasi masalah air bertakung. Dan kita lihat pokok kuning di sini. Nampak tak kawasan pokok di kuning di sini? Ditanam di tempat sawit ini. Ini antara satu lagi punca-punca yang menyebabkan pokok kuning adalah air bertakung. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh jangan gali lubang tanam durian. Kalau kita gali lubang tanam durian, memang kita menggali lubang kita sendiri. Dan ini adalah puncanya kesilapan yang dilakukan oleh petani. Dan boleh dikatakan kesilapan ini diulangi dan diulangi. Bagi saya selalu saya menceritakan ialah petani merupakan guru pada saya, dan guru ini ada guru yang baik dan juga guru yang mulia. Guru yang baik ialah melakukan benda-benda yang betul yang kita boleh belajar. Guru-guru yang saya anggap mulia inilah yang mereka melakukan kesilapan, sanggup berkorban untuk kita belajar. Jadi haraplah tuan-tuan dan puan-puan jangan jadi guru yang mulia. Kalau jadi guru yang mulia, saya akan dapat banyak gambar boleh dikongsikan. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, elakkanlah melakukan kesilapan yang sama. Dan ini satu lagi bukti masalah akar rumput. Tak kira pokok setahun, 2 tahun, pokok dah besar, mati juga akibat saliran yang tidak baik. Jadi inilah bukti-bukti, takkan kita nak tanam sampai 20 tahun, pokok mati, sayang kan? Masa dan wang dah dibazirkan. Ini adalah kebun B2 di 197 di Cincin, kebun di bawah milik Tuan Haji Asyad. Dulu waktu kali pertama saya lawat kebunnya, inilah contohnya. Tetapi selepas rawatan, hari ini kebunnya memang nampak, orang kata apa, kebun nampak macam kebun durian kayangan. Jadi boleh bayangkan pertukaran kebunnya daripada pokok yang begini, jadi satu kebun yang orang bagi nama durian, dusun durian kayangan. Dan ini adalah gambar saya ambil lebih dekat kepada fokus pada kita untuk lihat masalah akar rumput disebabkan kelembapan tanah tinggi. Dan kelembapan tanah tinggi boleh berpunca daripada sama ada tanah adalah tanah jenis tanah liat, ataupun saliran tidak disediakan, ataupun kawasan itu merupakan laluan air. Maksudnya air mengalir melintas pokok itu. Dan kita dapati ya di pangkal pokok berlakunya serangan kanker ataupun phytophthora. Dan kebun ini juga antara satu bukti lagi lah tiada sistem peparitan dilakukan menyebabkan kematian pokok tinggi. Dan bagaimana kita nak mengatasi masalah akar rumput ini? Ada 4 perkara yang penting dalam kalau kita nak menyelesaikan masalah. Kalau tidak memang sayang kebun yang kita tanam ni, satu dapatnya ialah menyediakan saliran dan pengairan. Kalau tak buat saliran, pokok memang akar rumput. Kalau tidak menyediakan pengairan, masa kemarau yang serius, pokok akan mengalami stres. Kedua ialah adakan rawatan tanah. Rawatan tanah maksudnya kita menggunakan racun kulat untuk merawat pokok seandainya sudah diserang oleh penyakit kanker. Dan ketiga adalah rawatan keacidan tanah. Ini juga antara satu contoh di mana kalau pH tanah yang baik, dia dapat mengurangkan ataupun membantu dalam meninggikan ketahanan pokok terhadap penyakit kanker. Dan kalau boleh gunakan pengaporan yang di mana kapurnya cukup halus. Kalau nak kapur yang cukup halus, antara pilihan terbaik adalah kapur cecair, di mana kehalusannya kurang daripada 1.2 mikron dan ke bawah. Dan keempat yang amat penting, amalan pertanian yang baik. Ataupun yang dibawakan dalam, kita tahu kalau banyak orang yang memohon MyGap. MyGap maksudnya Malaysia Good Agriculture Practice.
yang diperkenal oleh Jabatan Pertanian, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil amalan pertanian baik. Apa yang dimaksudkan amalan pertanian baik? Amalan pertanian baik ialah kita menggunakan dan juga mempraktikkan dan juga memastikan tiada pencemaran ataupun meminimkan pencemaran semungkin yang ada. Dan kalau boleh, antara satu dari faktor amalan pertanian baik ialah pastikan kita lakukan apa yang diperlukan oleh pokok. Jangan melakukan mengikut kemahuan kita atau kehendak kita. Kita harus melakukan mengikut keperluan pokok. Dan satu daripada keperluan pokok, kita tahu pokok durian ini berasal daripada hutan. Dan durian memerlukan suasana hutan. So, satu daripada permintaan pokok ialah kalau boleh jangan menggunakan racun rumput. Kedua, kalau boleh biarlah keadaan suasana dalam pokok kebun kita ada sedikit suasana hutan. Di mana kalau boleh rumput biar disimpan tebal sedikit. Kalau kita lihat banyak orang yang menyimpan rumput tebal, sebenarnya bila rumput yang tebal, dia akan mewujudkan banyak organik. Organik ini akan menjadi makanan kepada cacing tanah. Cacing tanah akan mengorek dan menggemburkan tanah. Bila tanah kita gembur, pengudarannya baik. Bila pengudarannya baik, akan dapat tumbuh sihat. Dan bila tanah gembur, hujan bila turun, dapat diserap ke dalam tanah dan disimpan. Jadi, kadar yang disimpan tinggi, di samping pengudaran tanah yang baik, pokok hidup sihat. Sebab itu kita lihat di dalam hutan, pokok tanpa pengairan, tanpa pembajaan, hidup subur, walaupun musim kemarau atau hujan. Tetapi bagi kita, bila kita menanam durian dan kita menjaga durian, pokok mati sepokok demi sepokok. Adakah kita menjaga pokok ataupun kita mendera pokok? Persoalannya ialah kita melakukan mengikut kehendak kita daripada keperluan pokok durian. Antara juga cara untuk kita nak mengedarkan saliran, kalau pokok dah tanam dan mesin dah tak boleh masuk, satu caranya ialah menggunakan kaedah manual dan menggunakan baju ini kita tolak dalam tanah, kita korek. Ini antara satu cara juga untuk kita membuat peparitan untuk merendahkan paras air. Dan ini juga kebun-kebun yang saya pernah lawat dan juga kita dapati kebun di sini sebenarnya 2,5 tahun saja. Dan tuan-tuan lihat di sini di belah kiri peparitannya disediakan. Pokoknya walaupun tanahnya bukanlah sesubur sebaik yang kita harapkan, tetapi pokok dia memang tumbuh memang cantik. Disebabkan setiap lorong dia sediakan peparitan. Tetapi di sini ada kelemahan saya nak kongsikan ialah kalau kita nak melintas dari sini ke sini memang susah sebab ada parit yang besar kan. Jadi busut adalah satu kaedah reka cipta yang memang khas untuk durian. Yang ini juga sama. Kalau kita buat peparitan, selepas kita buat peparitan memang akan putus sedikit. Tetapi untuk jangka panjang, selepas kita buat peparitan, memang pokok durian itu pada tahun-tahun berikutnya masalah kanker dapat dikurangkan. Kalau kita tidak buat sistem peparitan, ini adalah satu contoh kebun, hampir 50% pokok dah mati, walaupun masuk ke umur 7 tahun saja. Dan kita lihat ini adalah di kawasan bukit. Jadi ini sekali lagi memperbetulkan persepsi kita, orang kata tanah durian mesti di kawasan bukit. Tetapi saya nak buktikan juga, tanah di bukit, mati juga pokok. Walaupun kita lihat di sini ada tangki-tangki disediakan untuk pengairan, tetapi kalau kita tidak sediakan sistem peparitan ataupun saliran, itu juga antara satu faktor yang boleh menyebabkan kematian pokok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, janganlah ulangi kesilapan yang sama. Ini di kawasan Pahang, Bentong. Kalau yang sudah tanam, kita dah tak boleh buat mesin masuk, gunakan tenaga manusia, kita gali juga. Dan ini antara satu daripada kebun yang melakukan sistem peparitan. Selepas 2 tahun kita buat, kita dapati kematian pokok dah tidak ada lagi. Pokok yang diserang penyakit pun sudah dapat dikurangkan. Jadi ini antara satu faktor yang sangat penting kalau seandainya tuan-tuan dan puan-puan nak tanam durian.
Jadi kepada satu soalan yang kita selalu tanya, bagaimana kita nak merawat pokok kuning? Jadi saya boleh kongsikan sedikit pengalaman yang ada pada saya hari ini untuk mengatasi masalah pokok kuning ini. Satu dapatnya, langkah pertama adalah kalau contoh pokok besar ni, gunakan 200 ml nanoka. Ini kita panggil kapur cecair lah. Campur 20 liter air, siram di sekeliling akar. Selepas 3 hari, gunakan 20 ml P400, 20 gram abado, 20 gram G32. Yang ini adalah baja larut air untuk menggalakkan pertumbuhan akar juga. Campur dengan 20 liter air, siram di sekeliling akar pokok. Langkah ketiga ialah pastikan siram air 3 hari sekali. Dan kalau boleh siram air perlahan-lahan 2 jam sekurang-kurangnya. Kalau boleh lagi panjang lagi bagus, 3 hingga 4 jam. Dan sediakan saliran. Kalau hujan lebat, kita tundakan penyiraman air. Kalau kering, tolong lakukan 3 hari sekali sahaja. Dan ulangilah rawatan ini di atas setiap bulan sehingga pokok betul-betul sembuh. Bagaimana dengan pokok yang lebih besar lagi? Kalau pokok yang lebih besar lagi, kita boleh tingkatkan lagi penggunaan contoh nanoka kepada 300 ml, sama juga 20 liter air, siram di sekeliling akar. Langkah yang kedua sama, selepas 3 hari, pakailah 50 ml P400, 50 gram abado, 50 gram G321, campur dengan 20 liter air juga, siram di sekeliling air. Lepas tu, siram air 3 hari sekali juga. Kalau pokok yang besar, kita boleh tambah hingga 3 jam, 4 jam lagi. Dan juga yang penting sekali, tolong sediakan saliran. Ini merupakan kaedah penyelesaian untuk jangka panjang. Rawatan cuma untuk jangka pendek. Kalau kita tidak buat, pokok setiap kali lepas musim hujan akan menghantui kita lagi masalah ini. Pengairan merupakan satu lagi keperluan yang menjadi wajib supaya kita nak memastikan bila tibanya musim kemarau, kita dapat mengurangkan stres pokok. Kalau boleh kita nak siram air perlahan-lahan supaya dia dapat menembus ke dalam tanah. Contohnya kita lihat, kalau boleh kita air itu disiramnya air yang halus, dan siraman itu biarlah lama, kalau boleh 3 hingga 4 jam lagi bagus. Ini yang pokok yang baru tanam, jadi kita melakukan penyiraman, selepas 2 minggu, nampak pucuk baru dah keluar. Okey, kita lihat daripada ini gambar yang terbaru yang dikirimkan oleh salah seorang pelajar saya di Sabah. Disebabkan MCO tak dapat bergerak ke kebun, daunnya nampak tak stres, penghujungnya kering, tak siram air, kekurangan air, menyebabkan banyak daun gugur dan bunga keluar. Mula-mula dapat berita gembira sebab dapat nampak bunga. Bila lawat kebun, pokok mengalami stres yang berlebihan. Pokok ini lebih kurang dalam 3 tahun. Sayangnya ialah sekali stres, pokok perlukan 6 bulan untuk pulih. Jadi pertumbuhan kita terbantut untuk 6 bulan. Jadi tuan-tuan dan puan, pengairan sangat penting. Inilah tanda-tanda kekurangan air. Jadi sekarang ni memang banyak orang menghadapi masalah yang sama seperti ini. Jadi sediakanlah saliran dan juga pastikan kita mengira air. Kalau kita tidak dapat ke kebun, minta pekerja kita ambil video, ambil gambar dengan banyak supaya kita dapat sekurang-kurangnya mengetahui suasana atau keadaan sebenar yang berlaku dalam kebun. Jadi saya juga pergi pada pembajaan bagaimana kita nak mendapatkan pokok yang sihat. Kalau nak pokok yang tumbuh sihat, apakah pembajaan yang perlu kita bagi? Ini adalah contoh yang dipraktikkan oleh saya sendiri. Biasanya saya akan menggunakan baja organik dan juga baja semi organik yang diformulasi khas untuk durian. Kalau bulan pertama 1 hingga 6 kita akan pakai 1 kilo SP361 dicampur dengan permulaan mungkin kita guna 50 gram. Selepas 2 bulan kita naik 100 gram. Bila masuknya setengah tahun yang kedua ataupun daripada bulan 7 ke 12 kita pakai 2 kilo tambah.
naikkan sedikit lagi hingga 200-400 gram SP1. Daripada 13 bulan ke 18 kita pakai 3 kilo SP361. SP1 kita pakai 600 hingga 800 gram. Masuknya tahun penghujung tahun kedua dah. 19 bulan hingga 24 kita menggunakan 4 kilo tambah 1 kilo. Jadi bila sampainya ke bulan ke-36 kita dapatkan 6 kilo campur 6 kilo. Pertumbuhan pokok kita sudah hampir bersedia atau masuk tahun keempat dan kelima memang dia bersedia untuk berbuah. Jadi pembajaan kita bagi banyak, tujuannya adalah kita nak mempercepatkan pertumbuhan pokok supaya berbuah awal. Dan ini juga termasuk dalam kaedahnya yang kita nak praktikkan ialah kita juga selain daripada guna tabur baja, kita juga boleh gunakan kaedah sembuh pada daun. Yang apa yang saya nak kongsikan di sini ialah kalau daun kita akan menggunakan baja daun, racun kulat, yang ini untuk racun kanker, racun serangga. Jadi minggu pertama kita akan gunakan 20 ml Bio-N, 20 gram Monsterin, 20 ml P400, 20 ml Alanda, campur 20 liter, sembuh setiap pokok biar basah. Minggu kedua kita akan ulangi dengan 20 gram G321 untuk pertumbuhan daun, 20 ml Biocopper untuk mengurangkan masalah kulat juga. Contohnya seperti algae, ataupun bintik daun, ataupun sebagai juga pencegahan untuk rhizotonia. Dan 200 ml, 20 ml P400 untuk masalah kanker, dan juga 20 ml Landa untuk masalah serangga. Jadi untuk minggu ketiga juga kita akan ulangi yang sama. Dan yang minggu keempat ini ada sikit yang penting. Kalau boleh kita akan gunakan, selalu saya cadangkan ialah gunakan 100 ml Nanoka, campur 20 liter air, sembuh pada daun dan akar. Tujuan kita semua Nanoka bukan hanya untuk memperbetulkan pH tanah, tetapi juga kalau kita semua kalsium di atas daun, dia sebenarnya boleh meningkatkan penyerapan bazia. Dan dia juga dapat, kita lihat ialah dapat meningkatkan ketahanan penyakit. Dan apabila kita sembuh pada akar, selain pada merawat keasidan tanah, dia juga menggalakkan pertumbuhan akar baru. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang mempraktikkan cara ini, biasanya pokok durian kita hidup memang sihat dan juga kurang penyakit. Dan apakah yang kita perlukan lakukan selepas musim durian? Banyak orang juga tanya bagaimana kita nak membuat pembajaan selepas musim durian. Jadi saya bagi satu cara yang mudah, walaupun dia tak lengkap sekali sebab kalau lengkap memang agak kompleks. Jadi saya bagi satu langkah yang mudah supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat mengikuti. Apa yang kita perlu lakukan selepas habis durian dah gugur? Langkah pertama ialah kita gunakan 1 liter Nanoka, nanokalsium, campur 20 liter air, siram di sekeliling akar pokok. Selepas itu, langkah kedua seandainya kalau pokok kita ada penyakit, kita kena buat rawatan dulu. Gunakan 200 ml, campur 50 gram abado, campur 20 liter air, sembuh di sekeliling akar untuk 2 hingga 4 pokok. 2 pokok hingga 4 pokok sahaja. Dan langkah ketiga baru kita mula taburkan baja. Selepas sebulan kita tengok kalau pokok tidak ada masalah, baru kita mula tabur baja menggunakan 5 hingga 8 kilo SP1. Tujuan kita menggunakan SP1 ialah untuk menggalakkan pertumbuhan pucuk baru dan ulangi pembajaan ini untuk bulan 9, bulan 10 dan bulan 11 pun boleh. Dan masuknya bulan 12 nanti kita gunakan baja SP2 untuk menggalakkan pembungaan. Yang ini kita boleh pakai 5 hingga 8 kilo juga bergantung pada saiz pokok. Kalau yang lebih besar mungkin kita boleh tambah lebih sedikit. Dan selepas dah berbunga baru kita mula tabur baja SP4 untuk berbuah, untuk mendapatkan kualiti buah yang cantik. Jadi untuk malam ni saya akan sudahi dengan setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih.